Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi Jumaat yang mulia ini dapat lagi sama-sama kita berada di dalam rumah Allah, dan dapat lagi kita singgah berada di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keraknya berada kita dalam taman syurga ketika mana hidup atas dunia ini, mudah-mudahan di hari akhirat nanti Allah Ta'ala tempatkan kita, letakkan kita di dalam syurganya yang kekal abadi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita di dalam syurga insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan lagi pengajian kitab kita dalam kitab 40 hadis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu terbina di atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa sesungguhnya Allah tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan utusannya. Dan yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Dan keempat, mengerjakan haji ke Baitullah. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini merupakan hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kalau kita lihat pada hadis yang kedua kita baca pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan malaikat Jibril mari berupa dengan manusia, dia ajar kepada kita, dia tanya Nabi ma huwal Islam, tentang Islam. Kemudian tanya Nabi pula berkenaan dengan iman. Kemudian tanya Nabi juga berkenaan dengan ihsan. Kemudian berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi sudah kita belajar pada minggu lepas. Namun pada hari ini, pada pagi ini, hadis yang ketiga dia khusus suku pula. Walaupun kita tengok isi dia tu sama je, isi dia sama. Kalau minggu lepas pun disebut dah rukun Islam tu ada 5. Cuma beza dia di mana? Bezanya sedikit berbeza pada susunan dia, susunan rukun Islam itu, iaitu start dengan syahadah, kemudian semaya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar ke zakat, kemudian berpuasa, kelima mengerjakan haji. Cuma pada pagi ini dalam hadis ini, riwayat daripada Sayyidina Umar ini, kita melihat bahawa nombor 4 dengan nombor 5 tu tukar. Situ beza dia. Iaitu nombor 4 disebut dalam riwayat ini menunaikan haji terlebih dahulu. Nombor 5 baru berpuasa. Beza situ sikit je. Riwayat dia berbeza.
5 tetap 5. Lima tetap 5. Cuma kedudukan hak nombor 4, nombor 5 tu berbeza. Baik. Sebagaimana kita ketahui dengan jelas dah daripada kecil kita sampai ke tua kita lah ni, rukun Islam ini terdirinya agama Islam kita di atas 5 rukun. Maka inilah yang dipanggil asas kepada agama, rukun Islam. Rukun Islam ni apabila kita sebut kata rukun, dia ibarat kepada tiang lah. Kalau rumah tu tiang, rumah kalau tak ada tiang tak boleh runtuh. Apa-apa sahaja kalau tak ada tiang tak jadi. Begitu juga agama kita Islam ini terdiri di atas 5 rukun, 5 tiang yang besar. Maka kita akan cuba hayati satu persatu pada pagi ini dalam hadis ini, supaya kita ni dapat menghayatinya dengan sebenar-benarnya. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama iaitu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka kita ni alhamdulillah, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat, lahir kita atas dunia ni, ibu dan ayah kita sudah beragama Islam. Lahir kita ni baka Islam. Maka bila baka Islam, automatik kita ni jadi orang Islam. Namun bagi orang yang lahir bukan dalam keadaan Islam, dia tu non-Muslim, maka apabila dia nak masuk Islam, maka wajib dia kena melafazkan 2 kalimah syahadah. Kena lafazkan 2 kalimah syahadah. Contohnya umur berapa dah dia? 20 dah, 30 dah, 40 dah. Tiba-tiba dia dapat hidayah, petunjuk untuk masuk Islam. Maka bila dia nak masuk Islam, maka dia kena mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia masuklah ke dalam agama Islam. Maka bila dia masuk agama Islam, seolah-olah tidak ada dosa baginya. Orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam tu, seolah-olah tidak ada dosa, diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab dia masuk Islam. Maka sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi sebut, jaddidu imanikum bila ilaha illallah. Nabi kata perbaharuilah, barulah iman kita. Hak Islam dah ni, hak lama dah kita Islam, alhamdulillah, perbaharulah iman kita dengan kita banyak menyebut la ilaha illallah. Banyak sebut la ilaha illallah. Duduk saja-saja la ilaha illallah. Dia bawa kereta la ilaha illallah. Dia naik motor la ilaha illallah. Bila rukah pokoknya pun la ilaha illallah. Bila orang getah pun la ilaha illallah. Apa sahaja pekerjaan kita, baru iman kita ni semua. Dengan banyak ke menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak mana kena sebut la ilaha illallah ni? Kalau boleh sebanyak-banyaknya. Kalau boleh zikir la ilaha illallah itu menjadi zikir nafas kita. Apa maksud zikir nafas? Iaitu setiap kali kita nyawa, setiap kali kita bernafas, setiap kali jantung kita, hati kita berdegup, maka kita sebut la ilaha illallah. Bukan sebut di mulut, tapi dalam hati. Dia panggil zikir nafas. Dalam kitab tasawuf sebut, Ibn Ghazali pun sebut dalam kitab dia Minhajul Abidin, dia kata hendaklah setiap nafas kita, setiap detik kita diisikan dengan zikir la ilaha illallah. Jadi lagu mana kita nak buat? Kita kena latih diri kita. Sebab tu zaman dulu, masa mengaji pondok dulu, kalau kita tengok di pondok-pondok tok guru ni, kalau lepas maya dia mengatik derah sikit zikir la ilaha illallah.
Nak kalau subuh jemaah ni kat dia mengatik 300 kali la ilaha illallah. Deh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Oh pakak senggup belaka lah ni. Deh. Hak tu lagu tu, hak tu lagu tu musik. Apa tu? Nak masuk dalam hati. Nak masuk dalam hati biar hati kita ni sebut la ilaha illallah sama. Mula-mula kita buat 5 minit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Deh. Masuk dalam hati kita. Ayo sebut. Biar ingat dalam hati la ilaha. Setiap kali deguk jatuh kita la ilaha illallah. La ilaha. Lepas tu 10 minit, lepas tu setengah jam, lepas tu sejam. Lepas tu 2 jam, lepas tu 5 jam. Akhir sekali bila kita istiqamah menyebut la ilaha illallah dalam hati kita, sehingga kita duk makan pun kita akan ingat la ilaha illallah. Sehingga kita duk minum pun kita ingat la ilaha illallah. Duk mandi pun la ilaha illallah. Kita duk kecek kedai kopi pun dalam hati kita la ilaha illallah. Sehingga ke setiap detik saat kita akan ingat la ilaha illallah sama. Ada satu cerita seorang ulama, karamah dia tu habui kelebihan ke dia. Karamah ni maksud dia apa? Iaitu benda yang mencari adat, yang berlaku dengan izin Allah, yang berlaku kepada wali-wali Allah, orang dekat dengan Allah, dia panggil karamat. Kalau apa yang berlaku pada Nabi dan Rasul, hak pelik-pelik yang mencari adat, dia panggil mukjizat. Kalau yang berlaku hak pelik-pelik kepada orang awam, kepada orang biasa, dia panggil ma'unah. Kalau berlaku kepada tok-tok bomo, orang-orang jahat, benda-benda pelik, orang kafir, tapi ada juga benda pelik berlaku, dia panggil istidraj. Benda pelik. Jadi adalah seorang tok wali ini, dia mengamalkan zikir la ilaha illallah ini menjadi dia tu menyebut la ilaha illallah sama dalam hati dia. Makan la ilaha illallah, tidur la ilaha illallah, apa saja pekerjaan perbuatan dia duk buat dengan orang pun la ilaha illallah juga. Duk dengar kuliah pun ni pun hati dia la ilaha illallah. Duk mengajar orang pun la ilaha illallah juga dalam hati dia. Orang tak dengar. Tiba-tiba satu malam isteri dia hok duk sebelah dia tu dengar orang duk menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal tak ada orang lain dah, tu lelaki dia je sebelah dia je, orang rumah tu pun tak ada orang lain, tapi didengari akhir kalimah la ilaha illallah. Lalu bini dia pun pelik, dengar dia pun letak telinga dia kau dekat dada cik abang dia, dengar rupa-rupanya daripada hati ulama tersebut, suami dia tadi, oleh kerana jadi darah daging dia dah zikir la ilaha illallah, hatta dalam keadaan tidur pun dia sebut la ilaha illallah lagi. Allahu Rabbi, ngegang-ngegang lah orang panggil, duk menyebut la ilaha illallah, hatta bini dia tu dengar nah, dalam dada dia tu menyebut la ilaha illallah, walaupun dia duk tidur. Kita ni bini kita dengar juga, dengar ke lain lah, bunyi krong tu bunyi dekor tu. Tu tarik aku tu tarik dekat. Bunyi dekor. Tak ada masalah lah tu maknanya bini kata hidup lagi lah Cik Abel dia tu. Hidup, tanda hidup lagi. Kalau tak dekor tu aku mati tu. Baik, maka kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini merupakan rukun Islam yang pertama. Untuk masuk Islam mesti menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta kita orang Islam lama dah pun alhamdulillah, keturunan kita Islam, zuriat kita Islam, wajib kita kena banyak ke juga menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, iaitu ilmu mengenal Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la di situ kita katakan tidak. Tidak itu ialah kita menafikan sifat ketuhanan. Abu Hurairah dah sikit minggu lepas. Hari ni kita syarah lebih sikit. La kita kata tidak gapo. Kalau kita terjemuh kok bahasa tiada Tuhan, tak ada Tuhan, seolah-olah kita mula-mula kita kata Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan. Ada. Apa hak kita kata tidak tu? Yang kita nafikan di sini ialah sifat ketuhanan. Walaupun ada orang lain mendakwa tu Tuhan,
patung tu Tuhan, gotu Tuhan, pokok tu Tuhan, agama-agama lain. Tapi yang kita nafikan di sini iaitu sifat ketuhanan. Walaupun ada orang lain mendakwa itu Tuhan, ini Tuhan, dia tak ada sifat ketuhanan benda lain itu. Adapun Allah, Tuhan kita, hak kita sembah ni, la, dia yang kita nafikan ialah sifat ketuhanan itu yang ada pada Allah Ta'ala yang kita sembah. Gapo dia sifat ketuhanan? Iaitu Allah itu bersifat ia dengan sifat dia, tak berhajat ia kepada makhluk. Dan makhluk itu semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah itu tak berhajat kepada benda lain. Dia tak berhajat orang sembah dia, dia tak berhajat kepada orang nak paksa dia, tak berhajat kepada orang nak suruh dia, tak ada. Dia tak berhajat kepada satu pun makhluk. Gitu. Dan di dalam itulah bila kita kata kita nafikan sifat ketuhanan, kita nafikan sifat ketuhanan pada benda lain, maka di situlah adanya sifat 20 tadi. Dalam la ilaha illallah tadi ada dalam itu sifat 20, iaitu sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat 20 yang mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kemudian bila kita sebut pula Muhammadur Rasulullah, kita kena wipah dalam jiwa kita, dalam dada kita, apa yang kita sebutkan Muhammad pesuruh Allah Ta'ala itu. Begitu jugalah sifat yang wajib bagi Nabi kita, sifat yang mustahil bagi Nabi kita, dan sifat yang harus bagi Nabi kita. Biar mari benda tu kadang-kadang. Biar mari bila kita mengaji, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita terbayar benda tu mari. Bukan kata sebut kosong tak tahu gapo dak. Bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tahu, kita faham dalam hati kita daripada hak kita duk mengaji selama kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iaitu sifat ketuhanan mari belaka dalam hati kita. Itu orang panggil kita belajar, bukan Islam baka semata-mata kita. Kita tak say Islam kita Islam baka semata-mata dengan keadaan kita tidak belajar. Kerana ilmu agama ini wajib kita kena mengaji, kita kena menuntut ilmu dengan dia. Kalau kita tak belajar ilmu agama, maka dibimbangi kita ni sesat. Kita ni tak jumpa cari jalan untuk pergi kepada Allah Ta'ala. Bahaya. Sebab tu kita mari mengaji, kita menuntut ilmu supaya mengubati akhir kejahilan kita. Kalau kita nak buat kerja buat dunia pun kita mengaji. Nak buat bangunan, pergi menuntut ilmu sampai ke ijazah master PhD nah. Nak buat rumah pun kena mengaji. Nak bagi kereta, pergi mengaji kursus dulu nak bagi kereta. Bagi motor kau berapa. Nak buat orang di sana pun kena belajar. Kedak kita tengok orang di sana mudah macam dibuat sekali. Bahaya. Kalau tak tembak dengan betul, tak jadi roti kerakong lah jadinya, tak jadi roti sana. Begitu jugalah ilmu agama ni, nak mendapat redha Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala, kena mengaji banyak. Kena mengaji banyak. Sebab itulah kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab dia, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang, kata dia, yang beramal rajin buat amalnya, amal ibadah rajin, bi ghairi ilmi, tapi dia buat amal ibadah dengan tak ada ilmu, tak ngaji pun, amaluhu mardudatun, amalan dia ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Rajin semaya tapi rukun semaya tak tahu, tak rajin ngaji. Rajin semaya perkara membatalkan semaya tak tahu. Rajin semaya tapi syarat-syarat semaya tak tahu. Maka kalau kita buat amal ibadah dalam keadaan tidak menuntut ilmu, amalan kita dibimbangi, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada satu cerita tu. Ada satu cerita budak muda ni dia minat ke anak tu email ke apa dia. Pasal anak tu email tu comel. Dia pun mengejahlah anak tu email.
Masalahnya dia nak ke anak tu imam, dia nya semaya bel pun dak. Ngaji pun tak pandai, menuntut ilmu pun tak rajin, dengar orang mengajar tak rajin, mari masjid tak rajin, tapi dia minat ke anak tu imam. Dia keceh dia ngejah-ngejah lah sekali nikah sungguh dengan anak tu imam dia ni. Orang jahil sat ni. Kena beringatlah tu imam tu. Kalau ada orang minta anak tina kita kena cek molek lah. Maka nikahlah dengan si jahil tadi. Bila menikah dengan si jahil tadi, bila masuk waktu sembahyang ngorek, siapa kau masuk isyak bini dia anak tu imam saat ni tengok tok lelaki dia ni tak sembahyang. Macam melalah. Rupanya jenis orang tak sembahyang weh. Lalu bini dia tanya, "Abang apa tak sembahyang ni? Ngorek tadi lagi nak masuk isyak dah ni. Warna tak sembahyang ni." Macam melalah dia kata malam ni. Dia ayat minta maaf banyak, abang tak pandai nak sembahyang dia kata. Kejutkanlah bini dia kata, "Abang ni menatu tu imam. Dia kat tak pandai nak sembahyang. Kalau tak boleh jadi tu imam, boleh jadi tu bila pun tak apa dah jadi menatu tu imam ni." Ni sembahyang pun tak pandai. Lalu bini dia kata gini, "Tak boleh, abang kena belajar juga sembahyang. Kok mana abang kena sembahyang?" Dia kata nak sembahyang kan abang pun tak pandai. Gini bini dia ajar. Pas ni isyak pas ni abang pergi sembahyang di masjid. Bila abang pergi masjid, abang pergi awal pas ni main isyak duduk belakang ayah dia kata imam. Bila abang pergi masjid duduk belakang tu imam, belakang ayah, abang ikut je orang lain buat gapo. Bini dia pandai juga, bini mengajar. Abang ikut. Kalau orang rokok, abang rokok. Kalau orang iktidak, abang iktidak. Kalau orang sujud, abang pun sujud lah. Abang buatlah. Dia kata, gapo orang buat kiri kanan depan belakang tu, abang ikutlah orang buat lagu mana, abang buatlah. Baguslah, pandai semaya bini dia ajar dia. Dia kata, tak apalah kalau lagu tu. Dia pergilah masjid semaya syok. Duduklah belakang tu imam tu tua dia saat ni. Lepas tu, tu imam pun akak takbir, Allahu Akbar. Dia pun tengok orang kiri kanan dia pun akak takbir juga, akak tangan lagu tu. Dia pun tirulah weh. Allahu Akbar lah. Tiru jugalah dia. Tu imam pun baca tehah lah, baca surah. Lepas tu imam rokok, dia pun rokok. Dia tengok orang kiri kanan rokok, dia pun rokok lah. Tu imam iktidak, orang kiri kanan iktidak, dia pun iktidak lah. Tiba-tiba tai nak turun sujud, betul lah hak duk belakang dia tu bocik. Hak pakai piah panjang tu poi kita dok. Dia tengok orang pakai piah panjang tu. Macam panjang tu. Bo nak turun sujud kawal hak belakang saat ni bocik, hak duk belakang saat ni cocoh bongo kawal tu. Cocoh bongo kawal tu. Dia pun ingat bini dia ajar, ikut gapo dia orang buat. Tiru belakang lah. Dia punya cocoh bongo tu imam tua dia saat. Tu imam kata ni bukan menatu dah dia. Menatu apa ni tengah semaya nak main ni cocok bongo aku, dia kata ni menatu. Tu imam pun jack dia pula. Dia pun jack pula orang belakang. Orang belakang nak marah, katak dia boleh katak pun tu imam. Lah sekali tak jadi semaya syoknya balah lah weh. Berat sungguh. Dia balik rumah dia kata, berat, dia kata semaya ayat ke bini letih semaya kena balah nak semaya. Rupanya bukan kis nak balas, kis dia tu jahil. Dia tu jahil. Jadi sebab itulah hamba ayat sana ni, kita dengan ilmu agama ni kena belajar. Kena menuntut ilmu. Kerana bila kita menuntut ilmu dan belajar, barulah amal ibadah kita tu sah diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana kalau kita tak belajar, kita tak tahu, kadang-kadang kita tak sedar. Kita buat perkara-perkara hok batal ke amal ibadah kita. Kita tak khabar kadang-kadang. Maka sebab tu kata ulama, kalau kita duduk dalam keadaan belajar, kalau kita salah sekalipun perbuatan kita, insya-Allah Allah Taala akan maafkan kita. Tapi kita duduk dengan keadaan tak belajar, maka salah perbuatan amal ibadah kita, maka Tuhan tak akan terima. Wal iyazu billahi min zalik. Maka kita minta jauh. Maka sebab tu kita menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang menjadi rukun Islam kita yang pertama. Sebut ia dengan penuh keimanan, sebut ia dengan penuh ketakwaan, sebut dia dengan penuh ilmu di dalam dada kita, sebut dia dengan penuh penghayatan, sehinggalah akhir hayat kita insya-Allah kita dapat mati dengan menyebut la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Nabi sebut dalam hadis dia, man kana akhir kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir sekali percakapan dia kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah, masuklah ia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka sebab itulah kalau orang duk nazak nak mati, sunat kita pergi talqin di telinga dia. Talqin ke apa dia? La ilaha illallah. Duk nazak sakit nak mati. Pergi kat telinga dia, sebut ayah, sebut ayah. Mak sebut mak. Anak sebut. Saya tak kira lah siapa dia nak mati. Sebut ke apa? La ilaha illallah. Kita pun tengok dia ikut ke tak? Dia ikut la ilaha. Apa dia? Cukup, alhamdulillah. Bo kaca dia. Bo duk kita tanya pasal dunia. Bo duk kita tanya pasal harta. Ni ayah duk sakit tanya, ayah, tanah tu boleh kau siapa? Alah lah. Ayah duk sakit di antara hidup dengan mati dah tu. Nak pergi akhirat dah. Duk sibuk tanya dunia lagi. Jangan. Masa tu orang duk menghadapi sakaratul maut, Nabi suruh hajar menyebut kalimah la ilaha illallah, kerana bila akhir kalimah dia la ilaha illallah, akhir masuklah ia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dilembutkan lidah kita, diringankan lidah kita untuk mati kita menyebut la ilaha illallah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati kita dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada kita, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi rukun Islam kita selepas kalimah syahadat, iaitu solat, iaitu menunaikan salat, iaitu solat yang fardu 5 waktu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Maka sebagai orang Islam, wajib bagi kita menunaikan rukun Islam kedua ini, kerana rukun Islam yang kedua ini orang panggil merupakan asas agama juga. Kalau seseorang itu tak semaya, Nabi sebut dalam hadis dia, man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa-siapa hak saja-saja tinggal semaya, tak semaya kerana malas, tak semaya kerana tak kerana dia tu malas dan sebagainya, faqad kafara jiharan, maka sebenarnya dia sudah terkeluar daripada agama Islam. Saja-saja tinggal semaya. Kalau sakit ataupun tak tersedak, tak apa, qada semula. Ni buat apa tak semaya? Malah. Kalau tanya lagi, buat apa tak semaya? Semaya semua, dia kata. Keluar daripada agama Islam. Kena ngucap semula dia. Kerana semaya 5 waktu itu adalah wajib kepada kita orang Islam. Kadang-kadang ada orang kecek tu, kadang-kadang sayang-sayang kita, Allah jenis tak mengaji ke, Allahu Akbar. Dah kata dia mau makan nasi tiap-tiap hari, apa makan nasi tiap-tiap hari? Sedap dia royak semaya tiap-tiap hari. Dah dia mau makan nasi tiap-tiap hari. Tak usah duk makan sebulan sekali sudah. Dia makan seminggu sekali. Makan semacam juga 5 kali seharinya makan. So apa juga semaya, kita semaya tu apa? Itu perintah Allah Ta'ala. Itu adalah makanan rohani kita. Sebab itu kita melihat kepada statistik orang Islam di negara kita, di Malaysia ini, yang mendirikan salat cukup-cukup menyedihkan. Kajian yang dibuat oleh Dr. Fadilah Kamsah, kajian orang Malaysia yang beragama Islam yang mendirikan salat cukup 5 waktu sehari semalam, tak sampai 5%. Tak sampai 5%. Maknanya kalau dalam 100 orang itu 5 orang begitu hak cukup semaya 5 waktu, hak lain tak cukup belaka. Lagu mana Allah Ta'ala nak berikan pertolongan kepada kita orang Islam? Lagu mana kita ni nak mendapat kejayaan dunia akhirat, nak lawan musuh Islam lagu mana? Kalau kita sendiri menghancurkan agama kita. Ini berlaku. Cukup-cukup sedih. Kita alhamdulillah lah Allah Ta'ala pilih kita boleh mari semaya semua, boleh jaga waktu. Itu merupakan nikmat yang sangat besar sebenarnya. Ramai rupanya orang tak semaya ni, ramai. Maka sebab itulah rukun Islam yang kedua ni ialah mendirikan solat. Sebab itulah kita Nabi ajar kita dah dalam doa,
sebelum kita nikah lagi sepatutnya kita kena amal doa ni. Sebelum kita berkahwin lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Minta doa ya Allah kurniakan kepada kita isteri kita, keturunan kita, zuriat kita, qurrata a'yun, penyejuk hati kita. Kemudian Rabbana Rabbi ja'alna muqiminas salah, dan jadikanlah kami ya Allah keturunan kami orang yang mendirikan solat. Kena doa tu. Ada satu hamba Allah Ta'ala tu, dia main ngadu kambo pak cik tua tu. Dia kata ustaz tak cakap suruh, dia kata anak dia kata tak semaya ustaz. Tak cakap suruh dah, meniti air mata dah suruh, dia kata tak semaya baik. Tak semaya lah sekali macam-macam lah buat dosa tu, maksiat tu. Bila orang tak semaya ni, dia akan buat dosa maksiat, dia tak ada panduan hidup orang panggil. Sebab tu kita kena pesan ke anak kita, kena orang panggil tak boleh tinggal semaya ni kok mana. InsyaAllah kalau budak-budak jenis tak tinggal semaya, dia tak akan berani buat dosa-dosa ni, dia tak berani buat benda-benda maksiat, dia tak akan berani. Sebab dia ada pendinding, dia terdalam jaga Allah Ta'ala. Maka hamba ajar dia doa ni, Rabbi ja'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Bangun malam-malam baca doa ni. Alhamdulillah, setelah dia berdoa, dia baca, dia amal, tu hawi sungguh anak dia saat ni berubah daripada tak semaya tu jadi semaya, jadi rajin semaya. Bukan hak wajib nak buat, hak sunat pun banyak juga buat, rajin maknanya berubah. Alhamdulillah. Maka kita kena doa, kita suruh dah. Kadang-kadang anak beranak kita ko, pupus papak kita ko, mak saudara kita yang tak semaya baik ko, kita royak dah. Maka kita berdoa pula, minta ya Allah beri hidayah ke dia ya Allah, beri hidayah dia ya Allah. Lepas tu kita tengok orang tabligh ke bagus, kena puji juga orang tabligh ni. Tabligh ni kalau dia keluar dakwah petang tu dia akan buat gah, dia panggil gah ni, maknanya dia jalan pergi rumah orang petang dekat masjid tu. Dia ajak pergi masjid, mari masjid, dia dakwah, dia baca Quran hadis sikit, ajak orang mari semaya masjid. Kita hak jenis semaya band ni alhamdulillah lah, kalau kita beli mari tu kita tak lari. setengah tu lari. Tak beli mari. Tutup pintu. Tutup pintu nak pergi, tak ada orang pun, tak ada orang gitu. Lari maksud saya tak semaya band. Kita semaya band alhamdulillah. Ni tak semaya baik kat, kalau kita suruh pun lagi tahu. Jadi kita suruh dah, panggil dah. Maka kita berdoalah, minta Allah Ta'ala beri hidayah supaya dia menunaikan ibadah solat. Ini merupakan rukun Islam kita, wajib kita kena. Hatta sakit pun kena semaya lagi. Kalau kita ni waras lagi, kita khabar lagi. Tak boleh diri, kena duduk. Tak boleh duduk, boleh tidur. Tak boleh tidur, boleh gerak mata. Siapa tahap tu? Maka sebab itulah kita ni rukun Islam yang kedua kita kena jaga baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita berapa semua menjadi orang yang menunaikan solat yang cukup solatnya 5 waktu. Itu adalah syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Antara syarat cukup solat dia, bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Lepas tu akhir sekali, alladzina hum fi salat yuhafizun, iaitu menjaga solat dia. Itu syarat untuk masuk syurga. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi syurga Allah Ta'ala, dan mereka itulah yang akan masuk ke dalam syurga yang kekal selama-lamanya, iaitu orang yang menjaga solat. Sebab tu bila kita pergi di pada mahsyar nanti, akhirat esok, sebelum dikira amalan lain, sebelum dikira amalan kita, nombor 1 dikira semaya dulu. Hadis sahih Nabi sebut, kalau semaya kita lepas, insya-Allah selamat kita. Tapi kalau semaya dulu lagi tak lepas, dia pakai tak kira dah hak lain, pakai lepas lain neraka selalu. Na'udzubillahi min zalik. Maka sebab itulah perkara pertama yang ditimbang di hari akhirat esok, yang dikira dulu semaya cukup ke tak? Cukup ke tak? Sebab itulah kalau kita masa muda kita dulu, ramai hero-hero Hindustan kita dulu ada tak semaya baik,
wajib kena qada semula belaka. Kena qada. Kata ulama agak anggare orang panggil agak-agak. Agak-agak berapa tahun untuk semaya dulu. Aku zaman dulu start daripada balik apa umur 20 tak semaya be. Kena qada. Kena qada. Qada lah. Sekadar kemampuan kita mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu Maha menerima taubat sekiranya kita ingin bertaubat. Kalau mati dalam keadaan tak ada qada lagu mana? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita tengok kalau orang mati sekali bagi berah ke apa tu, dia panggil kita keluar ke fidyah untuk semaya puasa dia, dengan qada anggaran berapa-berapa deh, fidyah. Baik, itu nak cerita bab semaya. Ini menjadi rukun Islam kita yang kedua. Ya selekeh. Nah, comel soalan tu. Contohnya kita ni ada semaya qada banyak lah. Adakah afdal kita ni masa tunya semaya sunat? Kata ulama masa tunya molek kita semaya qada kita dulu. Kena qada dulu lah kalau ada. Kita kata banyak lagi qada kita, maka kena semaya hak kita tinggal dulu lah. Hak sunat tu kalau rajin lepas pada tu pula buat. Baik. Lagu mana contohnya? Contoh kita nak semaya subuh tadi. Kita semaya dulu sebelum tu qada subuh kita. Mana qada subuh, niat qada subuh. Niat qada subuh kita, orang lain semaya sunat, kita niat qada semaya subuh. Cuma tak payah ayat kau orang lah. Tak payah ayat kau orang, aku semaya qada ni. Asal dia cerita lah. Mana kita subuh semaya 2 rakaat juga. Cuma kita niat qada subuh. Kunut baca. Baca tak syarat akad tangan baca kunut ni. Tak akad tangan pun boleh. Begitu juga zuhur. Bila nak semaya zuhur, kita semaya sebelum tu 4 rakaat zuhur. Buat setara tu berapa tahun agak-agak kita tinggal. Kita buat lagi tu. Kalau setahun kalau buat maknanya lagi tu. Kalau rajin nak sunat gitu. Buat sekadar kemampuan, insya-Allah Tuhan beri keampunan kepada kita. Baik, tu hak nombor 2. Kemudian rukun Islam yang ketiga dalam hadis ini iaitu mengeluarkan zakat. Waktu ambil zakat ni apa? Zakat ni iaitu sebahagian daripada harta kita yang perlu kita keluarkan untuk berikan kepada asnaf, dia panggil fakir miskin, fi sabilillah. Ada 7 ke asnaf tu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Maka tu zakat. Cuma kita alhamdulillah di negara kita ini, di Malaysia, kita diberikan kuasa mengutip zakat itu kepada Majlis Agama Islam di setiap negeri. Jadi buat dia ni yang akan agihkan kepada asnaf tersebut. Kita tinggal bayar kepada majlis. Zakat ini pula terbahagi kepada 2. Yang pertama iaitu zakat fitrah, hak kita duk waktu ambil bulan puasa tu. Sebelum kita semaya raya, wajib kepada orang yang hidup pada hari raya itu, wajib kita kena waktu ambil zakat kepada dia. Hatta baby hak baru lahir pada malam raya tu pun kita kena waktu ambil zakat ke dia. Dia panggil zakat fitrah. Zakat fitrah ni akan ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Kelantan lah. Macam tahun ni puasa lepas dia ikut berah yang kita makan. Kalau makan berah mahal, kena bayar mahal lah sikit. Kalau makan berah hacur, berah murah, berah Malaysia tu murah sikit. Tak sedap menipu lah situnya. Kita pakai basmati lah kita je. Cari yang murah juga kita. Bayar yang mahal dalam kopi banyak. Mana deh? Okey, berapa mahal? Bukan beribu-ribu. Berapa hiyah? Tak apa 20 hiyah pun. Tak apa 20 hiyah. Belah-belah hiyah gitu je. Tu zakat fitrah. Yang kedua dia panggil zakat harta. Zakat ni perniagaan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman, zakat emas. Tu zakat perniagaan, zakat pendapatan, hak tu banyak pecahan dia.
Kalau kita nak hurau tu banyak. Hak tu syarat dia kena cukup nisab dan haul dia panggil. Mestilah cukup nisab. Nisab ni gapo? Nisab ni iaitu berdasarkan dia sandarkan kepada mah. Contohnya kita simpan pitih dalam bank tu ada sejuta contohnya, tak kosek, tak guna langsung. Sejuta. Kalau kita tengok nisab di tempat kita Kelantan ni, kalau disandar kepada mah, dia 15,000 apa? 15,000 lebih lah, hamba tak ingat. Nak rujuk balik Malaysia agama Islam. Jadi bila kita tak guna tu haul, cukup haul ni maknanya setahun kita tak guna duit tu. Maknanya kalau guna tak ada masalah. Maknanya guna tu duit masuk maknanya kita guna tak ada masalah, dia tak dikira. Kalau tak diguna setahun, cukup nisab, cukup haul, maka kena 2.5%. Kena waktu duit zakat. Setahun tak guna pitih tu. Simpan tu. Serupa dengan orang Tino juga, kalau mah gelam mah dia. Kalau hak pakai 10 kilo duk tekuk, tak apa. Tak kena. 10 kilo tekuk sengit je lagi. Tapi kalau dia simpan, tak guna setahun, tak guna, simpan dalam mari rumah dia. Maka kena waktu ambil zakat. Bukan cobek ambil mah tu waktu ambil dak, mana nilai dia tu. Ada orang pasal cobek hak tu dak. Nilai dia tu berapa, maka kita waktu ambil pitih lah bayar kepada fakir miskin, bayar kepada orang hak ngaji agama. Nak bayar ke majlis, semoleknya bayar ke majlis. Tapi kalau kita nak bayar sendiri pun, nak bagi pun boleh juga, tak ada masalah. Kita tengok orang kampung kita ada hak susah, orang kampung kita pergi ngaji agama, hak menuntut ilmu agama, boleh kita beri zakat kepada boleh, tak ada masalah. Maka zakat itu sebenarnya untuk menyucikan harta kita dan juga memberikan keberkatan kepada harta kita sebenarnya. Jangan risau bila kita keluar zakat ni, jangan sayang. Jangan kita kata kurang dah pitih aku. Dok, sebenarnya zakat itulah yang menambahkan lagi harta kita. Dan jangan kita nampak harta ni pitih saja. Harta ini kesihatan kita, harta ni anak kita jadi juru, harta ini juga rezeki juga adalah anak kita jadi cerdik pandai, jadi kerja sedap dia boleh tupai kita. Itu juga adalah rezeki. Ni kadang-kadang orang kita kalau sebut kata rezeki nampak pitih ya semacam tu. Pitih 10 juta pun kalau sakit tak guna juga. Nak makan bergau tu tak boleh, nak makan bergau ni tak boleh, jalan pun tak boleh. Kesihatan juga adalah rezeki. Anak yang soleh juga ada rezeki. Isteri solehah juga rezeki. Semua itu ketenangan hidup kita juga adalah rezeki. Maka zakat ini kita kena keluarkan kerana itu adalah rukun Islam kita yang ketiga. Yang keempat iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ya, cik. Makan gaji lah ke mana? Baik. Hak makan gaji. Cukup syarat ni sok hol tadi, hak hamba sebut tadi. Habis umur, maka tak kena sebenarnya. Tak kena. Contoh kita gaji 5,000. Tolok bayar kereta. Tolok rumah kita lagi. Keleng-keleng tengok 1,000 ya nak makannya. Tak ada hotel, tolok hotel tu anak ngaji you lagi, anak ngaji you seti kita bayar dia boleh. Maka cukup ke nisab pun tak cukup, hal pun tak cukup. Maka tak wajib zakat. Tak wajib zakat. Zakat pendapatan di sini iaitu hak kita tak guna. Hak tak guna. Hak kita simpan dalam bank kita tu beratus ribu contohnya. Dia jenis cermak kau warna kau, dia jenis gaji besar kau, banyak duit dia tak guna. Jadi kena setahun tak guna. Dak dalam bank 100,000. Maka kena waktu big 2.5%. Ada pun kita hok pakai gaji habis bulan tak ada bulan nunggu gaji semacam ni maka hok tu tak ada lah zakatnya. Mana tak cukup syarat dah, nisab dengan haul tu tak cukup. Ada pun kita nak sedekah tu tak ada masalah. Kita nak sedekah ada sikit-sikit banyak, nak sedekah tak ada masalah tu. Cuma kalau ikut ke syarat zakat tak cukup syarat lagi. Tak cukup. Ngembuh semacam hak tu pun cari kat luar lagi deh. Agak kau gaji tak cukup semacam. Ya dah ngelon ni deh pitih kita pun murah lah ni, Allah maha belaka bagi. Lagi makan kedai bawa 50 ya tak sah lah ni. Kalau seorang tak apa, kalau 2-3 orang dengan anak tak cukup. Tak cukup.
Allahu akbar. Baik, nombor 4, puasa bulan Ramadan. Wajib juga bagi kita, bagi orang Islam, menjadi rukun Islam kita, iaitu puasa bulan Ramadan. Kok mana pun kita kena puasa bagi orang yang berkemampuan. Kalau sakit tak ada arah lah. Kalau orang tina mari uzur, bong, tak ada arah lah hak tu. Allah bagi cuti, ABC hak tu. Allah bagi cuti ke dia. Jadi boleh puasa, kita sebagai orang Islam, kita kena tunaikan rukun Islam kita, kena puasa. Kalau kita tinggal, wajib kena qada. Orang tina pun kalau mari wajib kena qada. Semaya hak tak kena qadanya dia. Ada pun puasa, dia wajib kena qada. Dia tak boleh semaya. Baik. Yang terakhir pada pagi ini dalam hadis ini, iaitu wahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila, iaitu menunaikan ibadah haji. Dalam riwayat yang lain, dalil-dalil ni tak ada ni. Riwayat yang kita baca sebelum ni, man istata'a ilaihi, iaitu orang yang kemampuan dari segi harta benda dan berkemampuan dari segi sihat tubuh badan. Jadi kalau dia mampu hak tu, maka wajib dia kena pergi menunaikan haji. Baik. Ada juga ulama hura, ada orang tu pitihnya tak banyak. Pitih dia kalau nak kira nak pergi haji tak cukup. Tapi dia kaya kot lain. Dia kaya tanah, dia kaya rumah, 100 butir rumah dia ada, makin nyewa. Tanah beribu ekar ada dia. Pitih dia tak ada lah, tak banyak lah, sikit-sikit gitu. Maka ketika itu mampu ataupun tidak? Mampu juga dia. Kena jual. Kena jual mana-mana rumah tu, jual lah sebutir nak pergi buat haji. Orang tua dulu kita tengok jual tanah nak pergi Mekah ni. mula tok nenek kita dulu. Sebab apa? Nak melengkapkan rukun Islam yang kelima. Tapi tu hawi berkat, jual hak tu balik tu boleh beli banyak lagi pada tu. Tu hawi keberkatan. Ni orang kita lah ni tak sedikit masalahnya. Pitih banyak, rumah banyak, harta banyak, mak ayah tinggal. Hamba tak mampu lagi. Dalam tabung haji hamba ada 700 ya je, dia kata. Dah mu tak pergi bubuh. Nak daftar haji tak cukup lagi, dia kata. Hak tu masalah tu. Tu kita mengaji ni supaya kita yakin. Supaya kita yakin, kita bubuh tabung haji lah ni nak daftar haji 1000 apa? 1300. 1300 je. Bubuh dalam tu. Daftar. Cuma kalau daftar lah ni tak tahu. Mati dulu. Apa hamba sendiri pergi daftar. Hamba daftar 10 tahun lepas lagi. Tapi umur 70 ke 80 baru boleh pergi. Kalau ikut tu dia tu lah. Tapi tak apalah, usaha kita tu ada. Andai kita mati kata pun, kita boleh royak kepada Allah Ta'ala, boleh royak akhirat sesuatu. Kita usaha dah, buka dah akaun tabung haji, bubuh dah, daftar dah haji. Cuma tak siapa masa nak lagu mana. Kita kena usaha lah. Tak senyum kita tu tak usaha. Kita sendiri tu tak yakin, kita sendiri tu tak kupu nak pitih untuk pergi menunaikan ibadah haji. Beli benda khosir boleh. Beli benda-benda hak orang panggil hak hak lara tu boleh pula. Nak kumpul duit untuk pergi haji ni kadang-kadang tak ada orang cerita mana. Patutnya wajib tu. Wajib kena kumpul kau tu. Kita kumpul 10 hias hari kau daripada PT kita, daripada gaji kita tu sipir untuk pergi menunaikan ibadah haji, kerana itu adalah rukun Islam kita yang kelima yang melengkapkan rukun Islam kita. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah dapat menunaikan orang panggil ibadah haji, dapat kita pergi ke Baitullahil Haram untuk menunaikan rukun Islam kita yang kelima, insya-Allah dijemput kita oleh Allah Taala sebelum kematian kita. Hak mana gidah tu alhamdulillah, mudah-mudahan hak gidah buat haji tu Allah Taala kurniakan kepada dia haji yang mabrur, insya-Allah, haji yang diterima oleh Allah Taala, bukan haji Malboro dak lah. Haji mabrur. Haji mabrur ni tidak ada balasan lain, laisa lahul jazaa'u illa al jannah. Balasannya hanya syurga Allah Ta'ala lah bagi dia, besar pahala dia. Maka mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini, hadis yang ketiga berkenaan dengan rukun Islam, dapat kita hayati bersama, dapat kita melengkapkan kelima-lima rukun Islam kita ini untuk melayakkan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang beriman dan bertakwa,
yang sebetul-betulnya, dan di hari akhirat nanti mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah Ta'ala dan dapat kita masuk kita ke dalam syurga Allah Ta'ala bila kita cukup rukun Islam kita, cukup syarat dia. Kalau kita tak senyum nama Islam atas dunia tapi syarat tak cukup, bila nak masuk syurga tengok-tengok tak cukup syarat demo ni. Semaya bedok, puasa dok, zakat tak waktu ambil, haji pun tak pergi kerana malas, kerana saya ke harta. Maka tak cukup syarat ni kita bimbang, takut terlekat. Tak cukup syarat untuk masuk ke dalam syurga. Maka kita tunaikan ke semua lima-lima ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang sempurna, orang Islam yang orang panggil mendapat keredaan Allah Ta'ala di dunia dan mendapat keredaan Allah Ta'ala di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi masa sekadar telah dulu untuk pagi ni, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama dan dapat menjadi peringatan kepada kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.